السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnianya dan izinnya di malam ini Allah taala masih meminjamkan kepada kita kehidupan dan kesihatan untuk sama-sama kita menghadirkan diri, memakmurkan masjid ini, memakmurkan detik usia yang Allah Ta'ala beri pinjam kepada kita, lalu kita mengisinya dengan kebaikan sebagai bekalan untuk hari kemudian ketika bertemu dengan Tuhan dalam keadaan sendirian. Tuan-tuan dan sekalian, malam ni malam Sabtu minggu yang kedua kuliah bulanan kita bersama kitab Idaman Penuntut juzuk yang ketiga. Tuan-tuan, masih menggunakan pakai kitab yang sama, guru yang sama, masjid yang sama. Cuma yang mai dengar tu orang yang sama dan berbeza-beza. Malam yang sama, tetapi sedikit berbeza ialah tuan, Kerajaan Persekutuan. Setelah sebulan kita tak berjumpa ni, hal lain semua sama. Kerajaannya tak pernah sama. Dan tuan, ini adalah polemik politik yang berlaku dalam negara kita, yang sewajibnya kita kena ambil tahu dan menghurainya dengan cara yang baik. Maka untuk tujuan itu saya akan perjelaskan sedikit, lebih kurang 10 minit. Bukan di awal, tapi di hujung pertemuan kita. Ini slot yang pertama, kita baca kitab dulu. Slot kedua, saya akan cerita apa yang saya masukkan tadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni sambungan kita ialah pada muka surat 35. Keempat, ketiga. Baik tuan-tuan, Idaman Penuntut juzuk yang ketiga, muka surat 35, Jawi. Sambung pada kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, iaitu katanya ketiga, barang yang dicuri itu sampai kadar, yakni sampai nisab yang ditentukan oleh syarak, iaitu 1/4 dinar. Sama ada yang dicuri itu adalah emas tulen ataupun perak atau barang lain yang berharga, sama macam harga emas yang bersih, seberat 1/4 dinar. Maka termasuklah di sini ialah wang kertas yang diguna pakai pada masa sekarang. Keempat, diambil barang itu daripada tempat yang dianggap tempat simpanan yang sesuai
dengan jenis barang, maka tidak boleh dipotong tangan jika diambil barang yang diletakkan di tempat yang tidak bersesuaian. Adalah yang dikatakan tempat simpanan itu terpulang kepada adat dan uruf menurut keadaan barang, jenis barang dan seumpamanya. Lalu keadaan masa dan keadaan manusia di tempat itu dan menurut keadaan pemerintah dan kelemahannya. Pendeknya, kesimpulannya, tempat simpanan itu ialah tempat yang dikira bukan lilir atau bukan cuai. Umpama dalam masjid, baju ataupun seluar diletak di bawah kepala ketika tidur, atau diletak dekat dengannya sekira-kira sentiasa boleh dipandang, maka tidak diletak tentu tak nampak ni. Bersepah. Tidak diletak bersepah, tetapi duit atau dompetnya tidak seperti kain baju. Tuan-tuan, itu dua syarat yang kita baca malam ni, tambahan syarat-syarat yang telah terbaca sebelum ini. Mungkin ada yang dengar malam ni dia agak pening. Mai kok mana ni? Kan? Mai kok mana tajuk kita ni? Tiba-tiba bunyi-bunyi ketiga dah. Nah, tuan-tuan, ini tajuk kita yang sedang kita baca bersangkut dengan hukum hudud. Hukum hudud merupakan hukum jenayah syariah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesalahannya dan bentuk hukumannya. Maksud hudud ialah batasan. Maksud hudud ialah sempadan. Maksud hudud, tuan-tuan, ialah garis tengah. Maka hukum hudud, hukum yang mesti, tuan-tuan, ikut ketetapan Allah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Itu pengertian hudud secara umumnya. Dan jenayah hudud, tuan-tuan sekalian, telah pun disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Bukan semua jenayah itu hudud belaka. Nah, ada kesalahan-kesalahannya. Baik, jadi kita ni sedang baca kesalahan hudud yang keempat, tuan-tuan. Iaitulah hukum hudud kes mencuri. Mencuri ni, tuan-tuan sekalian, Melayu panggil. Arab panggil ialah as-sariqah. As-sariqah tu makna mencuri lah, tuan-tuan. Al-Quran menyebut, Allah Ta'ala kata, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Itu dia punya ayat Quran yang sebut direct, jelas tentang hukum hudud. Kes mencuri. Allah Ta'ala kata, "Was-sariqu", dan pencuri lelaki. "Was-sariqatu", dan pencuri wanita. Apabila sabit kesalahan kedua-duanya dengan saksi dan bukti yang tuan-tuan boleh meyakinkan Tuan Hakim, maka faqta'u aydiyahuma, wajiblah kamu wahai kerajaan untuk memotong tangan kedua-duanya. Nabi menerangkan potong tangan itulah pada pergelangan tangan. Tuan-tuan, ini ayat yang direct sebut tentang jenayah hudud dan hukumnya. Baik, jadi perkataan as-sariqu bermaksud pencuri itu diambil dari perkataan tuan sariqah. Nah, sariqatan, mencuri. Mencuri ialah mengambil hak orang dalam keadaan tanpa dia sedar. Itu, tuan-tuan, makna mencuri. Kita balik rumah, tengok-tengok barang tu hilang dah. Tuan-tuan, nak keluar rumah ni kunci bukan main.
dengan pedai ayam tuan-tuan, dengan selak, dengan apa nama tu, rantai besi. Nah tuan-tuan, kira adat kata orang nak masuk pakai tak boleh lah. Tiba-tiba tuan hilang juga barang. Nah, perhati tengok tuan, dia masuk ke bumbung. Dia selak bumbung, tuan terjun ke apa nama siling, berlubang siling. Contoh sahaja. Kita dah hilang juga. Lepas ni kena pedai ayam, bumbung nak pedai ayam ni kata. Tuan, cara fikir tak betul lah. Nak marah ni barang hilang. Tuan-tuan, tanpa sedar, tanpa pengetahuan, tiba-tiba hilang barang. Itu namanya curi. Kalau kita ambil hak orang tuan-tuan, tanpa hak tapi beradab, namanya merampas ataupun merompak. Tuan-tuan sekalian. Baik, tak apa. Dan tuan sekalian, bila kita sebut jenayah curi ini termasuk dalam hukum hudud, hukumannya ialah potong tangan. Maka tuan-tuan sekalian, untuk hukum potong tangan ni bukanlah semudah yang kita sebut. Al-Quran kata, yang mencuri bila sabit kesalahan, kerak tangan. Nak boleh kerak tangan tuan-tuan, bukan senang. Mak kata curi saja dapat tangkap, kita tu mik gaji enjin. Nah, Tok Imam pegang hujung jari, Tok Bilal pegang belah bau. Nah, Tok Siak start gini, potong. Sebab apa? Dia dah curi. Pasal apa potong? Sebab Quran suruh. Ini pun betul bendui. Tuan-tuan, nak boleh tuduh mencuri tu, sampai ke tahap sabit mencuri tu, itu satu proceeding lah. Bukan senang. Yang kedua, dah jatuh hukuman, tengok dulu. Orang tu tuan, syarat dia cukup ke tak? Cukup syarat-syaratnya, tuan-tuan, barulah selepas itu dia dihukum potong tangan. Tak cukup syarat, hukum tu kena abaikan. Curi tetap salah, tapi potong tangan tak boleh. Pasal apa? Tak cukup syarat. Makanya tuan, sekarang ini kita sedang baca syarat-syarat supaya pencuri itu dipotong tangannya. Kena ingat tu. Bukan semata-mata curi, potong tangan terus. Tuan-tuan, contoh pagi esok ni, awal-awal kita main masjid. Main awal pun, main lewat pun awal dah ni tuan sekalian. Sebab subuh lewat. No? Dulu dia kata main pukul 6. Nak sembang megah tak boleh lah. Aku masjid awal pukul 6. Pukul 6 hari tu, subuh habis dah. Kan? Masa subuh awal, orang main habis dah. Tuan main pukul 6 juga. Oh, main awal ni dia kata masjid. Pukul apa? Pukul 6 main dah. Pasal apa? Subuh kau dah lewat. Tak apa lah tu cerita. Bila kawan ni main masjid tuan, tiba-tiba nampak bayang-bayang. Dia parking kereta di luar tu, bawa nak masuk, tengok ada bayang-bayang tuan. Dalam masjid ni. Hai, siapa ni? Kalau Tok Bilal, kau pun buka lampu. Tak buka lampu ni, dia pun syak sangka. Kau pun nakut kat sikit kawan tu pun. Cerita hantu-hantu pun takut kat dia ni pun. Dan tuan, tapi dia buat berani bila. Tengok-tengok tu, kawan tu lari keluar. Nak buka beg tau. Galah tuan. Kita pun merasa tak sedap ni. Kita pun legal-legal, kita cukup stand apa sekalian, pegang belakang tu. Kita kilah tangan, ada sekilas ilmu tu kita pun. Kilah tuan. Akhirnya kita tanya hang main mana? Tuan dia tak lepas pergi, dia kata saya ni main curi duit masjid. Gitulah. Kita buka beg tu dia tuan penuh. Banyaknya. Baik, jadi kita pun tuan tak cakap banyak dah. Hang tunggu sat. Ingat aku nak pergi mana? Dia pergi tuan, ambil pisau motong. Pisau risayok ni main potong. Sorang-sorang dia. Dan tuan, bukan semudah itu. Mak kata curi saja, bukan hukumnya potong tangan terus. Mesti cukup syarat-syaratnya. Supaya dengan syarat itu, kita akan nampak hukum tu jadi adil. Kalau curi ya kerak terus tuan, akan nampak buruk Islam tu balik. Akan nampak tak adil Islam tu balik. Contoh saja tuan, budak umur 5 tahun, budak umur 7 tahun. Ikut pak dia
pergi raya dengan pak dia, rumah kawan pak dia. Kawan pak ni tu tokek handphone. Contohlah, sebut tokek handphone banyak tak kira lah. Kita kata apilah tuan. Kita kata apilah. Jadi budak tu umur 7 tahun. Bila tuan pergi raya apa lebih kurang, dia tengok ada handphone tengah duk ceh tepi TV. Budak. Dia ambil terus bola poket dia. Pasal apa? Nampak handphone duk ceh tuan sekalian. Dia pula di rumah mak pak duk ajak main handphone. Cerita habis tu kata-kata langsung sikit kata seorang sikit abang dengar tuan. Jadi dia nampak handphone ke tuan-tuan, dia nak geram langsung, ambil tuan-tuan tanpa pengetahuan. Balik-balik simpan. Budak dia pun pandai, takut pak dia tahu. Pak dia marah sekali lagi. Tuan-tuan, jadi kawan ni tengok-tengok handphone dia hilang. Buat report polis. Cari-cari jumpa tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Tengok cap jari. Tuduh di mahkamah. Handphone mahal ni tuan, Note 10 ni. Harga 4,500. Muslimat tahu kau dah? S10 4,500 tahu tak? Tahu dah harga dia? Tahu? Belilah kah? 4,500 tuan pergi beli tak ada pasal kita. Gaji baru 1,500, handphone 4,500. 3 bulan tuan duk bayar handphone tu. Habis tu, alah ni elok puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Dia kata sebenarnya Rejab, Syaban, Ramadan ni puasa, duit apa? Beli handphone. Ini pun tak betul kat otak kita. Tak apa tuan, akhirnya dapatlah tangkap budak hak umur 7 tahun tadi didapati mencuri handphone kawan pak dia. Pi mahkamah sabit kesalahan, potong tangan. Dah. Tak adil macam tu. Sebab apa? Budak umur 7 tahun kan reti fikir apa lagi? Dia tu kira aiskrim tuan-tuan. Apa nama? Main apa nama tu? Hak pasang-pasang tu. Hak tu Lokia mewarna. Tiba-tiba tuan, dia pergi ambil handphone harga 4,500 ni, kan? Adakah dia akan dipotong tangan? Jawabnya tidak. Kalau budak umur 7 tahun tu mencuri, walaupun mahal barang, dipotong tangan, nampak tidak adil Islam. Pasal apa ustaz? Budak, bukan ada akal. Budak, bukan arti fikir. Budak, bukan tahu pun kata curi kena potong tangan, budak. Baru mengaji tuan jelas satu ke arti pas sekarang lagi. Hadap mengaji pun curi lagi. Hadap mengaji pun curi, tak mahu budak tak arti pas sekarang. Tuan-tuan, otaknya dia belum matang, maka dia tak boleh buat keputusan. Dia tak tahu baik buruk tuan sekalian. Maka dia tak nak ambil je. Dia kan tahu kata curi tu apa-apa. Maka tuan-tuan, dengan sebab itu, otaknya belum matang, tak sesuai dia ni dijatuhkan hukuman hudud tadi. Ini kata keadilan. Baik, untuk tuan-tuan menunjukkan keadilan Islam pada hukum mencuri ini, mestilah sebelum dihukum potong tangan itu, pencuri, kes curi mencukupi syarat-syaratnya. Malam ni masuk dah yang ketiga. Daripada berapa? Daripada tuan-tuan sekalian 9 syarat semuanya. Tak banyak, 9 sahaja. Cukup 9 syarat ni, hukumnya potong tangan. Kurang 1, tak potong tangan. Baik, yang ketiga, apa dia? Yang pertama dah ingat, masih ingat no? Yang pertama. Yang pertama, ingat ke tak? Yang ada kitab, saya sebutlah yang tak ada kitab. Syarat nak potong tangan pencuri itu, yang pertama, syaratnya apa dia? Betul dah, tu Mahathir kata, Melayu mudah lupa. Termasuk dia sendiri pun lupa juga. Tuan-tuan. Yang pertama, balighun, cukup umur. Yang kedua, aqilun, waras. Waras, orang gila tuan, curi mah 2-3 jongkong pun tak potong tangan tu. Pasal apa? Dia gila. Tuan.
Itu syarat pertama, dan kedua bali' dan juga aqil, waras. Maka yang ketiga, syarat untuk potong tangan pencuri, mestilah barang yang dicuri itu nilainya suku dinar. Suku dinar. 1/4 dinar. Ustaz, berapa 1/4 dinar ni? Tak payah. Tak payah tuan-tuan sekalian. 4.25 gram itu 1 dinar. 4.25 tentuan bahagi dengan 4. Dapat berapa? Yang 4 tu bagi 4 dapat 1 dah. Hak 25 bagi 4 dapat berapa? Ni payah duit orang, payah semua nak kira. Saya pun payah kira duit orang. Nah, 1.1. Tuan-tuan kira tak ni? Saya pun tak catat ni. Tak apa tuan, tak apa. Jadi, tuan-tuan bos sekalian, bila dicuri harta senilai suku dinar itu, dan tuan, berapa RM agak-agak, tak payah. Nilai emas dia naik turun. Lawan tuan, 1 dinar bersama dengan 700.5. Lawan ni, 1 dinar bersama dengan 750 ringgit. Tuan-tuan, bahagi 4. Akan dapat dia punya nilai, tuan-tuan. Iaitu lebih kurang 100, 7,5, 375, 375 betul dah. 375 tuan-tuan, jadi 1 berapa? 375 bahagi 2 berapa? 180, betul dah. Tuan-tuan, kalau dia mencuri nilainya sama dengan RM 180. 180 ringgit bersama dengan suku dinar, maka nilai itu telah layak untuk dipotong tangan. Tapi kalau kurang daripada nilai itu, tuan-tuan, tak dipotong tangan. Baik, ambil balik. Syarat untuk dipotong tangan pencuri, hendaklah sekurang-kurangnya nilai barang curi itu sama dengan suku dinar. Suku dinar itu bersamaan dengan, tuan-tuan bos sekalian, ialah RM 180 ringgit nilai hari ini. Bila nilai curian itu sebanyak RM 180, bukan mesti duit, apa saja barang lah. Barang apa pun tak kira. Kita buh nilai tengok, 180 N ke atas. Dan ke atas, tuan. Maka telah layak untuk dipotong tangan pencuri tadi. Kalau kurang, tak layak. Kurang RM1.2 pun tak layak. Dia kena 180 dan ke atas, tuan-tuan sekalian. Baik. Sebab itu dia kata, maaf, tanya lagi. Ustaz, yang kata suku dinar ni, dia curi tu apa dia? Tak kira. Emas kah? Perak kah? Tuan-tuan sekalian. Duit ringgit kah? Handphone kah? Kasut kah? Tayar motor kah? Tayar kereta kah? Ustaz, tayar motor murah. Tayar motor kita. Hak kau nak sepobat dan tayar motor RM1,000 sebiji. Hak tayar besar-besar tu. Kalau curi tayar C70 kita, nak kena kisah, nak kena huduk ke mana? Tuan, tayar pun RM40. Nak abang kata, tak kira menentang apa pun. Dia curi tuan-tuan sekalian, dompet ke dompet mahal lah tuan. Kalau dompet beli tepi tangga budak lah tuan. Hak yang harga 180 ke atas. Kepiah Haji Derih. Ni kepiah Haji Derih tuan. Ni dah lah, ni bukan dia. Ni habis sahaja. Hak kepiah Haji Derih tu dulu murah lah tuan, sampai 300 pun ada. Kepiah Kufiah Haji Idris. Tuan, mahal kalau tempah 300 pun ada. Tapi kain dia kualiti ya, tuan. Nah, abang kata. Spek mata. Tuan, stokin. Baru ni saya jumpa kawan saya makan dulu. Dia ustaz ni lepas promosi ni. Tengok stokin dan tambah. Ni stokin kesihatan. Oi, stokin kesihatan pula dah. Buka saya tengok, kita tarik
Ada apa? Ada karan ke? Tak ada karan dia. Habis tu dalam tambah. Tak tahu dia buat herba apa tu. Berapa? RM200 harga promosi. Tukin RM200 harga promosi. Sukin kesihatan. Dia kata, kita kata duit banyak lah. Orang bagi peri dia kata. Untuk percubaan ustaz punya pasal. Dia lah. RM200 tu kan, maknanya lebih dari 180. No? Itu nak abang kata, apa sahaja barang yang dicuri, tentuan yang disebut sebagai harta yang bernilai, kalau dia milik orang milik yang sempurna, bukan tuan-tuan sekalian, hak dia dan sebagainya, maka jika nilai barang tersebut sama RM180 ke atas, maka dia telah layak untuk dipotong tangan. Soalan saya, curi coklat hack kena potong tangan tak? Curi coklat hack. Curi coklat hack kena potong tangan ke tak? Tuan jawab mudah, kalau sebiji tak kena potong tangan. Tapi kalau curi sampai satu kontena, betul tak? Nilainya lebih dari 150, tuan nak tanpa pun kena potong tangan. Curi sekerap, sama. Curi seketui, sekerap. Yang aku nak curi ni, rupanya curi habuan nak pergi buat pelaris. Tuan, tak kena sebab nilai tak sampai. Tapi kalau curi sampai 1 guni, 2 guni, tuan, lebih RM150, confirm kena juga. Contoh. Baik tuan-tuan. Jadi apa sahajalah harta yang nilainya sama dengan RM180 dan ke atas. Tuan-tuan pun sekalian. Baik. Jadi kita tambah tuan-tuan sekalian, segi tambahan maklumat. Ustaz mestikah 180? Tak. Kerana apa? Nilaian itu akan naik turun ikut nilai emas semasa. Dan sebut nilai emas semasa, tuan saya pun teringat nak sebut juga. Berkaitan dengan kita ni. Disebut zakat tuan emas dan perak ni. Orang pun pening juga. Tiap-tiap bulan dia akan keluar tuan sekalian nilai emas. Kau orang nak bayar zakat ke apakah. Jadi kadang-kadang setahun tu 12 bulan nilai tak sama. Lalu kita mencadang baru ni tuan-tuan peringkat Jabatan Mufti dan juga lembaga zakat supaya kita buat satu rate. Nilai emas tu. Kita ambil daripada tuan-tuan sekalian awal tahun dan hujung tahun lepas. Kita bahas campur tuan-tuan 12 bulan, bahagi dengan 12. Ambil, dia panggil purata. Sebagai satu kadar nisab dan sebagainya. Untuk memudahkan tuan-tuan sekalian orang bayar zakat. Itu satu bentuk tuan-tuan ijtihad yang kita tujuan nak memudahkan orang. Dan sebab apa? Sat naik, sat turun. Sat naik, sat turun. Tapi lebih kurang pergi main duk kotor. Akhirnya kita buat satu rate purata dia panggil. Purata rate. Sepanjang setahun. Sopa awal tahun dengan hujung tahun. Tuan-tuan, tak apa. Baik. Jadi, saya ulang balik. Nilai curian tuan-tuan yang tetap tak berubah ialah suku dinar. RM berapa ikut harga emas naik turun. Selesai. Tuan-tuan. Tapi ada agak curi, mahal tapi tak nak potong tangan. Curi apa tuan? Mahal. Mahal, bukan senang nak curi, tapi boleh curi kadang juga. Tapi tak nak potong tangan. Curi apa agak-agak? Siapa boleh jawab? Mahal. Mahal tuan. Ramai dia orang nak curi tak boleh. Tapi boleh ke dia? Dia curi hati nak darah mana tu? Nak darah tu payah dia kata. 10 orang minta tak mau. Dah boleh ke dia? Dia bukan segera sangat adalah hitam, dia wuduh pula miskin. Boleh ke dia? Dia tercuri hati kawan tu. Curi pasal kau mana tak tahu dia kata. Yang tu kira, tuan, tak nak potong tangan lah. Sebab hati tu orang tak nak timbang kilo pun. Dia hanya perasaan sahaja. Baik, tuan, itu sahaja. Tanya pilihan tuan, tak ada kerja apa. Terus tuan-tuan sekalian. Baik, kita duduk di tikam batu. Tikam batu tuan-tuan di Sungai Petani. Kolam Mudah lah.
Kuala Muda tuan duk negeri Kedah. Negeri Kedah tuan negeri dalam Malaysia. Jadi bila tuan-tuan sekalian duduk dalam Malaysia ni, kita mata wang belanja kita RM, ringgit Malaysia. Kita tuan pergi ke Mekah tahun lepas buat haji, tiba-tiba ada sikit lebihan duit rial Saudi. Banyak mana? Adalah 200 rial. Nah, 200 rial. Duduk dalam dompet kita ni. Baik, kita tinggal dalam kereta tuan-tuan sekalian nak main masjid, nak main tinggal dalam kereta, terlupa lah tu. Terlupa tuan bekas kerja tinggal, terlupa lah tu. Baik, kita pun lock kereta tak kira tuan sekalian. Lepas semayang, kalau nak tengok, Allah, cermin sisi pecah, cermin sebelah kanan pecah, cermin depan pecah. Orang dia gagal ambil mana dompet kita tu. Dompet kadar apa-apa ada 200 rial tu saja. Ada 200 rial saja Saudi. Curi di mana? Di pekarangan, parking, parking pengan masjid. Ni pada nama? Tengku Habsah ke apa? Peranan temusuh ni. Tuan-tuan, soalan saya, kecurian berlaku di Malaysia. Duit yang dicuri ialah rial Saudi. Kita duduk belanja kotikan batu tuan, kalau pakai duit rial pakai tak laku je lah. Tuan-tuan, kalau contoh saya buat, tuan esok ni pergi menyorak tak mana, kedai kotikan padan musuh tu, kan? Tuan order tuan-tuan lepas tu makan sekira lah, kemudian nak bayar. Tuan-tuan, berapa ni? Habang dia kata RM15. Kita pun tarik duit rial 100. Kita minta maaf bang, saya rial tak terima sini RM sahaja. Saya nak habaq apa? Mungkin pada setengah orang, duit itu bagi dia tak laku lah. Sebab apa? Bukan kita di Saudi. Kita duduk di Malaysia. Tapi mungkin setengah orang pula dia tak apa. Nanti saya ambil dia, saya akan pergi tukar depan nama di money changer sebagai contoh. Maknanya masih ada nilai. Soalan saya, kalau kita duduk di tempat yang memang orang tak guna duit rial ni, tapi duit tu lebih tuan-tuan, hak pergi haji tahun lepas. No? Jadi ada orang curi duit rial tu. Soalan saya, kena potong tangan ke tak? Kalau convert tuan-tuan, duit rial tu lebih daripada RM180. Tak mahu pula tuan, duit rial naik lah ni. Duit kita jatuh pula. Nah habaq kata, memang nilai duit rial tu lebih daripada RM180. Kena potong tangan ke tidak? Isunya bukan masalah duit. Isu duit tu macam tak laku di sini. Tuan-tuan, adat kata laku. Pasal apa? Duit rial tuan masih boleh kita tukar di money changer. Kawan tu curi pun dia ada line lah tu. Dia buka dompet, oi rial lagi bagus dia kata. Sebab rial ini mahal tuan-tuan. Dia pederah tuan, pergi nama Hasani, pergi tukar duit. Maknanya tetap dipotong tangan. Walaupun dia curi mata wang lain di negara lain, tapi kalau ada nilai tetap tuan-tuan dia dipotong tangan jika cukup nilai curian. Faham kot no? Apatah lagi duit yang semua dunia pakai, laku di mana-mana macam dolar USD, dolar Amerika dan sebagainya. Tuan, tapi duit Malaysia ni kena beringat juga. Kalau pergi Saudi, boleh senyum tuan beli barang, laku lagi. Contoh kalau bawa duit Malaysia kita ni, maaf sebutlah. Pergi ke Mesir. Kadang-kadang tak mau terima. Dia tanya duit apa ni? Ini RM Malaysia. Malaysia dia buat kata. Tuan, dia kata hampir tukar. Allah main duit. Aku tak mau terima duit ni. Bagi dia macam tak apa nak laku. Sebab orang tak apa nak guna. Tuan-tuan sekalian. Nak habaq kata. Nak habaq kata. Baik, tuan-tuan sekalian. Terus. Syarat keempat untuk potong tangan kes curi ialah barang yang dicuri itu diambil daripada tempat yang dianggap tempat simpanan yang sesuai, yang munasabah dengan barang tersebut. Dan tuan, ini satu syarat yang kita kena reti sungguh-sungguh. Baik. Barang yang kita ada ni, harta yang kita ada, bila kita simpan dia, bukan sama.
ada barang tu, cara simpannya, tuan-tuan tak luar rumah. Ada setengah barang, simpan dia, kena tak dalam rumah. Ada setengah barang, simpannya letak dalam bilik. Ada setengah barang, simpannya itu ialah dalam laci. Jadi, setiap barang tuan-tuan sekalian, tempat simpannya tak serupa. Tempat simpan yang sesuai dengan barang tu tak serupa. Ikut jenis barang. Kena ingat ni. Maka yang dikatakan hukum hudud mencuri potong tangan ialah bila mencuri barang yang disimpan tempat yang sesuai dengan barang itu. Maka sebaliknya kalau dia curi barang yang disimpan tempat yang tak sesuai dengan barang tadi, maka dia tidak dipotong tangan. Kerana barang itu selayaknya disimpan tempat yang sesuai. Kalau simpan tempat yang tak sesuai, dicuri, dia panggil lalai. Maka pencuri tetap salah, tapi tak potong tangan. Saya terpaksa beri contoh untuk memahamkan perkara ini. Ingatlah, saya ulang balik. Akan dipotong tangan pencuri bila dia curi sesuatu barang yang nilainya RM180 dan ke atas, bila barang itu disimpan di tempat yang sesuai dengan dia. Contoh, kasut, tuan-tuan. Kasut ni sesuai simpan di mana? Dapur. Dapur. Saya kasut simpan dalam bilik tidur tak buah katil. Amboi. Tuan raja pun tak simpan buah katil kasut no. Tuan. Kasut ni sesuai di luar rumah tu saja. Tapi dalam pagar lah. Sesuai dia. Standardnya tuan, satu dunia, kalau adat kita lah adat kita. Di Malaysia kita ni, belah kampung ke taman ke, standardnya kasut tak luar rumah je. Depan pintu tu. Kalau gamak tuan-tuan rasa ni sikit, kita beri rak kasut tak depan tu. Boh dalam rak tu, tapi luar rumah juga. Hak simpan dalam rumah ni kasut apa? Kasut jamban, dia jamban dalam rumah. Bukan simpan, dah pakai luar rumah tuan. Kasut selipar Jepun tu, RM2.5. Hak tu bukan simpan, memang pakai dalam rumah pun. Jarang sangat orang kita tuan simpan kasut pakai hariannya tak dalam rumah. Melainkan kasut baru beli, kasut beli hal RM500. Masa baru lah, masa duk cewi. Masa tu kan tuan, tak buang kasut lakah dalam rumah, buang dalam rumah. Baru. Dan sebulan tuan, pijak tumit, buang luar juga. Okey, jadi kasut sesuainya simpan di luar rumah. Ikut uruf. Tiba-tiba pencuri tuan, dia lintah ke depan rumah kita, nampak kasut beli tadi. Kasut beli tuan. Kalau kasut Jepun tak payahlah. Baru RM2.5. Dia nak nilai RM180 dan ke atas. Buat contoh sahaja. Dia lintah tengok, kasut merlit ni, dia kata. Dia pusing tengok, beli pula. RM500 ni harga market. Dia pun curi, tuan-tuan sekalian. Kasut duduk mana? Kasut duduk luar rumah, depan pintu utama. Pagar tutup. Cuma kasut tu depan rumah. Telah dianggap mencuri yang kena potong tangan. Sebab, tuan-tuan, kasut sesuai yang simpan luar rumah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, dia curi kereta. Kereta biasanya tuan akan simpan di mana? Tanya bila. Ikut adat orang Padang Temusu ni, kereta ni biasanya simpan di mana? Tanya bila. Saya kereta saya Ustaz, simpan dalam rumah. Simpan dalam rumah. Pos, dalam rumah. Tu saya rumah saya tengok gerai besar. Lori pun lepas. Malam-malam buka gerai tu, buka pintu cermin tu. Dia pun nama tangga naik kereta dalam rumah. Ubah bila caution. Esok pagi-pagi keluar pula susu balik caution. Saya simpan kereta dalam rumah. Dan tuan, ini pun mungkin tak pernah betul orang tu. Adatnya tuan sekalian, kereta ni simpan di bawah pos luar rumah sahaja. Kita tuan bila simpan kereta bawah pos di luar rumah kita tu, kemudian kita tuan kunci pintu. Bangkit pergi esok tuan, tengok-tengok hilang kereta tu. Dapat tangkap. Kena potong tangan tak? Kau cukup syarat yang lain, kena potong tangan tak? Dia akan tanya, awak curi kereta tu di mana? Depan rumah dia.
Dalam rumah, tak luar rumah. Bawah pos. Pintu kunci tak? Gering kunci tak? Pagang kunci tak? Kunci. Maka awak telah layak dipotong tangan. Sebab apa? Memang kereta orang simpan di luar rumah. Tuan-tuan sekalian. Baik yang ketiga, contoh yang lain. Nah, dia jangka tuan mencuri sebanyak tuan-tuan dekat-dekat sejuta agak dengan beg yang semua sekali. Bawa pergi mahkamah tuan-tuan sekalian. Akhirnya dibicarakan. Akhirnya sampai tahap itu hukuman, hakim kata awak dijatuhkan hukuman potong tangan. Kerana curian awak nilainya RM 1 juta. Contoh tuan-tuan. Dia pun angkat, Tuan Hakim, maaf. Saya ni memang jahat curi, tapi saya ni taklah sebodoh macam Hakim. Kenapa kata kat saya lagu tu? Ini telah menyebabkan saya ni marah. Hakim tuan kata aku tu. Saya ni memang curi 1 juta, tapi saya curi beg 1 juta tu berada di atas bumbung keretanya. Di luar rumahnya. Saya lintas malam tu, baik lewat dia, saya tengok dah bumbung kereta tu tengah parking di bawah pos dia, tengok ada satu beg jenis small atas bumbung. Saya memang pencuri dah. Saya tengok-tengok, tuan-tuan naik geram langsung. Saya pun berhenti motor, lompat pagar, saya ambil beg tu. Perderah balik rumah, buka tu, dia terkejut, saya pengsan saat masa tu. Sebab ada 1 juta. Dia cerita kat hakim. Jadi dia kata macam mana ni? Kan? Maka dia kata sepatutnya saya tak dipotong tangan. Sebab apa? Duit 1 juta tu bukan pesen simpan di luar rumah. Dia pesen simpannya dalam rumah sesuai dengan dia. Faham ke tak ni? Maka itu tak dipotong tangan. Pasal apa? Kerana harta tersebut disimpan bukan tempat yang sesuai. Baik tuan-tuan, tong gas. Tong gas tuan-tuan, dia simpan di luar rumah. Bangkit pergi esok tengok tuan tong tak ada, gas pun tak ada. Gas dalam tong tu memang tak ada tuan. Dia angkat tong gas tak ada sekali lah. Mana boleh curi tong gas tak curi, pelik kat tuan. Saya curi tong je, gas tak curi dalam tong. Mengarut tuan. Dah tong gas curi sekali semua. Mahal ke tong gas nak lawak pun, kena beli baru. Berapa? Saya pun tak bila mana beli sekali dulu tuan. Saya pergi kelar duk guna. Orang yang baru keluar rumah, baru menikah, dia beli tong gas ni. Macam kita tuan, pakai tu 20 ton dah. Tukar tong lah, tapi tak beli baru dah. Apa tu? Tak tahu kan? Saya pun tak tahu. Ni mana ada orang baru pindah rumah baru dah tak? Baru menikah dapat tahu. Tong gas apa? Tokek kedai tahu kot. Kan tuan masak pakai kayu api. Pakai kayu api. Tak tahu lah. 80 lah. Murah 80 tak sesuai contoh tu. Sebab tak cukup kadar dia. RM80 tuan kita kata. Kita nak yang harga RM180 dan ke atas. Tong gas tak payah masuk senarai kita tuan-tuan sekalian. Ya, tapi dah 4 biji tong gas. 4 biji pula dah dia kata. Tak, di luar rumah, bangkit pergi esok, cerah 4 biji. Kena potong tangan tak? Jawabnya tak. Pasal tong gas orang simpan dalam rumah. Bukan simpan di luar rumah. 4 biji hilang tuan. Darab 8 darab 4, 320. Mahal tuan-tuan. Tapi kerana disimpan luar rumah tak sesuai dengan tong gas yang biasa orang simpan luar rumah, maka dia tak dipotong tangan. Cerita lebih kurang macam tu lah. Kepiah Haji Idris. Yang harga RM300 lebih tuan-tuan. Dia tuan-tuan, tu imam lah kita kata pakai kepiah Haji Idris ni, RM300 ni tuan-tuan. Bila balik masjid tuan, masuk rumah apa semua, dia tinggal kepiah tu atas mari tu lah. Mari dalam rumah tu. Depan tu ada cermin. Fahamnya tu imam ni akan menyuluh tang tu lah. Tengok kepiah tu sengit ke tak sengit ke, betul seling ke betul saiz tak betul, tentu lah tempat dia pakai kepiah. Maka dia tak kepiah tu atas mari tu lah. Bangkit pergi esok tu, kepiah tu hilang. Kepiah tu hilang. Tuan-tuan, ini cerita yang pelik zaman hari ni. Curi kepiah. Jarang tuan-tuan, sebab curi kepiah biasanya hak pakai kepiah ni ustaz-ustaz, orang jemaah masjid, tu imam, tu bilal. Kita pun tanya, adakah pencuri ni Tok Bilal? Sebab curi kepiah. Tok Syak kah tuan? Mustahil lah. Mereka curi, kita kata. Tapi tuan tak apalah. Kerana kawan ni dia tahu kepiah dari ni harganya mahal. Baru 300 lebih. Kalau jual separuh harga pun kira. Kau untung, balui dia kata.
Tapi tuan-tuan, dia ambil kepiah tu, semasa kepiah tu dia letak atas mari dalam rumah Tok Imam tadi. Soalan saya, adakah kes ini, curi ini dikenakan potong tangan? Dia curi apa? Kepiah Haji Idris. Berapa nilai? RM300. Curi di mana? Dalam rumah. Dalam rumah tak mana? Atas mari. Mari di mana? Di ruang tamu. Kena potong tangan ke? Tak payah. Jawapannya, ya. Pasal apa? Memang kepiah dan persen biasanya orang simpan atas mari lagu tu lah. Jarang tuan persen orang simpan ni, simpan dalam bilik tidur. Jarang. Itu nak habak kata, sesuai barang disimpan pada tempat yang sesuai dengannya, maka barulah tuan layak dipotong tangan. Jongkong mas 1 kilo. Kaya kawan tuan sekalian. Dia tak tahu mana? Atas meja teh. Atas meja teh ruang tamu. Depan sofa rumah dia. Bangkit pergi esok tuan-tuan. Jongkong mas tu pun cerah, tak ada. Orang curi. Tengok-tengok dia congking tuan-tuan sekalian, tingkap belah dapur. Kita buat contoh apilah. Jongkong meh tuan sekalian 1 kilo. Tuan-tuan, 300,000 lebih harganya. Tiba-tiba hilang. Report polis, dapat tangkap tuan-tuan. Cara di mahkamah, sabit kesalahan, maka tak boleh dihukum potong tangan. Ustaz, jongkong mah 300,000 nilainya. Betul. Tapi jongkong mah, orang tak simpan atas meja teh depan ruang tamu. Betul tak? Sesuai dengan jongkong mah simpan di mana? Simpan dalam laci, dalam bilik. Kalau kaya lagi tuan, ada peti-peti pula. Itu tempat sesuainya. Tiba-tiba dia pergi dengan jongkong mah sekilo tuan, atas meja teh ruang tamu. Walaupun rumah kunci grill apa semua, dia tetap tak dipotong tangan sebab tak sesuai dengan dia. Itu dia punya keterangan tuan, syarat yang keempat. Wallahu a'lam. Tutup kitab kita. Saya terang sikit tuan tentang masalah polemik negara kita ni. Walaupun berlangsung dah tuan, berlalu dah 3 minggu lepas, tapi sebagai rakyat kita ambil tahu sedikitlah. Tuan-tuan, dia bertukar kerajaan persekutuan baru ini tuan atas pakatan setelah runtuhnya pakatan yang sebelum. Adakah ini dikatakan pintu depan atau pintu belakang? Segi jawapan melawak ni macam-macam. Hak jawapan kepak-kepak pun macam-macam. Jawapan hak kelolo pun ada. Macam-macam. Jadi saya nak jawab tuan-tuan perkara ini dengan saya bagi satu bandingan, dia panggil analogi. Analogi saja. Analogi bermaksud bandingan, kiasan. Saya tak fokus isu secara khusus, saya nak buat bandingan saja. Tuan-tuan, 2-3 orang kawan. 2-3 orang kawan tu sekalian pakat. Bila dah pakat-pakat dapat kerja tu, tuan, jadi 2-3 orang kawan ni pakatlah. Daripada sewa saja, baik kita buat rumah. Tuan, mereka pakatlah 3 orang mereka. Buat rumah ni. Buat bilik seorang satu lah. Hang duk bilik tu, aku bilik ni. Beda-beda antara sekalian, duk rumah tu. Masa nak pakat tu, buat rumah tu, semangatlah kutip duit, himpun duit. Kira okey lah. Kemudian bila tu, masa dah rumah dah siap pakat duk elok tak kira tuan. Ikut jadual tuan. Jadi, duk lama-lama tuan, dia mula dah nak mengkelai sikit. Contoh sahaja. Rumah 2 tingkat. Masa siap tuan, hak kawan hak yang tua sikit ni duduk di atas. Masa tu lutut tak sakit lagi. Tiba-tiba lepas tu tuan, dia sakit lutut. Bila sakit lutut, dia cadang saya duduk bawah boleh tak? Hang ni duduk atas. Itu tak acik ya, ikut hak bahagi dulu lah. Contoh lagu tu. Sakit lutut, buat guna nasib lah. Dia kata naik tangga lah. Dia mengkelai tuan-tuan sekalian. Akhirnya tuan dia mulalah tak sepakat. Jadi tuan, dalam kawan ramai-ramai ni ada orang tua seorang. Orang tua tuan, orang tua macam orang tua kita lah.
dia mudah terasa. Nah, tuan-tuan sekalian, sikit tuan-tuan sekalian, nah, mengkeleci tuan macam-macam dah. Akhirnya marah tuan-tuan sekalian. Nah, kawan ni kerana apa? Nah, dah nampak tak boleh pakat dah. Contoh, nak pergi pada muka tuan, dia pergi cucuh rumah tu. Dia cucuh api rumah tu. Saya buat contoh tu betul tak betul cerita lah. Dia pergi cucuh rumah tuan, menyala. Bila rumah terbakar tu, pakat lari keluar habis. Ada keluar pintu belakang, ada keluar pintu depan, ada keluar kotikap, ada terjun parit, ada pergi tuan macam-macam. Ada pergi buat report polis, ada yang pergi tuan report bomba, macam-macam. Bomba pun main tuan. Dah rumah terbakar. Nah, tuan, jadi bomba main. Pasal apa? Menyelamatkan harta dan manusia. Bila bomba main, dia tembak ayak tu, derahu. Derah tuan sekalian. Lama-lama tuan bukan setakat kayu je habis. Abu pun tak ada. Kuatnya ayak bomba tu. Faham lagi dah ni? Tuan-tuan, tapi nak habaq dah, bila tuan-tuan tuan rumah tadi tu, mereka dah tak sepakat dah. Tak sepuluh dah. Nah, tak pasal tuan-tuan sekalian. Mula-mula tu marah, kenapa hang cucuh api pula ni? Nanya, kami nak bincang bagi elok. Kan, dia tahu nak cucuh baik kita. Tuan-tuan lah gini-ginilah, tuan-tuan. Tiba-tiba sekalian, nah, akhirnya dia talak tuan-tuan sekalian. Hak marah tu talak kat bomba pula. Hampa ni bomba dia kata. Kalau hampa tak main padam api, tak pakai ayak hampa tu, abu ada juga. Kita boleh kat tengok arang kayu tu, ni dah hampa pakai tembak dengan ayak. Arang tak ada, abu pun tak ada. Cerah, dia mah kat bomba pula dia kata. Pasal guna bomba pakai ayak tu kan, abu pun tak ada dia kata. Dia mah ke bomba pula tuan-tuan sekalian. Hak seorang tu marah pula. Saya nampak tadi bomba dia masa nak main pada api tu, dia masuk pintu belakang. Dia mah kat bomba masuk pintu belakang. Bomba kata ada pintu depan dengan gerai apa semua, kami cerita jumpa lah kan. Kata mana ada pintu, masuk saja. Yang pentingnya padam api dan orang selamat. Dia kata lagu tu. Kan? Contoh. Ada bomba lah kata. Saya tak tahu, kira-kira main tengok rumah terbakar dah. Pintu cerita jumpa dah. Yang pentingnya api padam, orang selamat. Cari pintu tak jumpa dah. Nak ada pintu apa, dia kata rumah terbakar habis dah. Tuan-tuan sekalian, ini ceritanya beginilah lebih kurang. Nak jadi kerajaan ni, asal ikut pilihan raya. Pilihan raya ikut parti yang paling majoriti, dia akan jadi kerajaan. Bila mana parti, gabungan parti, dia majoriti, dia akan jadi kerajaan. Dalam menteri pun kalangan pakatan dia seumpamanya. Ya baik. Tapi, bila majoriti dah tidak ada, atas pakatan tadi, puncanya keluar pakatan. Bila dah keluar pakatan, menyebabkan tuan, yang parti majoriti tidak lagi majoriti. Setakat dan menteri tak jawatan, tak keluar pakatan, mungkin boleh lantik Perdana Menteri dalam pakatan yang sama. Sebab masih ada majoriti. Tapi oleh kerana pakatan, satu parti pakatan dilompat keluar daripada pakatan tersebut, menyebabkan yang baki tak cukup majoriti. Bila dia keluar daripada pakatan, tiba-tiba Perdana Menteri tak jawatan masa tu. Dan kena ingat tuan-tuan, jawatan Perdana Menteri kena isi segera. Tak boleh tangguh. Ini pun perintah agama. Sebab mereka tuan, penguasa tertinggi. Tak ada Perdana Menteri ni, payah tuan negara. Ini perintah agama. Maka tuan sekalian, bila dia letak jawatan, akhirnya nak kena lantik Perdana Menteri baru. Nak lantik siapa Ustaz? Orang yang dapat majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Ini cerita dia. Maka bohlah nama. Boh nama Tun pun tak cukup. Boh nama tuan-tuan Datuk Seri Anwar pun tak cukup. Bila tak cukup tuan sekalian, lantik juga masalah. Kalau tak cukup majoriti, jadi ketua tuan, akhirnya akan ada masalah pada pentadbiran. Jadi akhirnya tuan sekalian, berlakulah sikitlah tuan, kita pun nak ulas banyak sangat, kita pun nak dengar-dengar saja. Tak apalah. Akhirnya sekalian, yang menjadilah ialah Perdana Menteri ke-8 sekarang. Yang disokong oleh tuan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dilantik tuan-tuan sekalian. Bila dilantik PM ke-8 tuan, daripada satu parti yang dia telah pun keluar pakatan yang sebelum,
Kerana dengan alasan yang macam-macam, maka ketika itu dia akan berpakat dengan siapa yang sokong dia. Sebab tuan-tuan, kalau kita senang mengurus takbir ni, kita jadi ketua, mesti kita akan pilih orang kanan kita yang sokong kita. Kau tak sokong kita tuan, nak buat kerja lagu mana? No? Tuan-tuan, jadi berlakulah apa yang berlaku. Dan kita nak bagi tahu, adakah ini pintu depan atau pintu belakang? Jawab tuan ikut perlembagaan. Kes ini tak sama kes tuan jatuh kerajaan di Perak dulu ni, Pekatan Rakyat di Perak. Dia tak sama. Walaupun dilantik juga, tapi tak sama kejadian. Sebab yang tuan dibeli. Dibeli kerajaan untuk lompat parti, dibeli. Lompat parti akhirnya tuan tukar kerajaan di Perak sebelum ni, tahun 2008. Tapi yang baru ni bukan dibeli. Bukan disogok apa-apa. Pakatan yang majoriti sedia ada tu, satu parti dia lompat keluar. Bila lompat keluar dari pakatan menyebabkan kumpulan ni tak cukup majoriti. Kumpulan yang keluar ni bukan dibeli, bukan apa-apa. Mereka yang keluar sendiri tu daripada pakatan tersebut. Ini yang kata bahawasanya, bila tak cukup majoriti, maka tuan-tuan nak lantik menteri tak boleh. Justru terpaksa tuan-tuan tanggung masuk campur dengan caranya mencari satu nama yang majoriti sokong di sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan, naik nama Tun Sri Mahidin Yassin yang sekarang ni. Baik. Jadi kalau ikut faham kitanya, dia bukan pintu belakang. Ada kawan kita, dia kata lagu ni, ya, setuju. PM ke-8 naik sebagai Perdana Menteri. Tapi siapa ada parti pisokon dengan pengkhianat? Dia kata aku tu. Masya Allah, saya pun tak pernah faham juga. Saya kata, tengoklah punca dia. Siapa yang tak jawatan, hak mula di masalah daripada dia. Cari punca yang asal tu, itulah punca dia. Faham kita ni? Contoh tuan, laki pergi cerai bini dia. Bini bagus tuan masulan. Sayang ke laki ni, laki pun sayang bini dia. Tiba dah mengkelis sikit, laki dia pergi cerai. Talak 3 terus. Punya nak marahnya. Kuat hati dia kata, nak cerai habis 3 terus, senang. Tuan, lepas tu habis dah. Bini nikah dengan orang lain. Bila bini nikah dengan lelaki baru tuan, lelaki hak lama ni, bila maham nikah dengan bekas bini aku, dia marah pula kawan tu. Dah lah bini aku cerai dia, ham nikah apa-apa. Bini pun jawab senang saja. Ini pintu depan abang, bukan pintu belakang. Hak pintu belakang ni, masih bini dia, awak pelari bini orang menikah di siang. Hak tu pintu belakang. Bila abang dah cerai saya bukan bini abang lagi dah. Bila ada orang menikah dengan saya, ini laki pintu depan, bukan pintu belakang. Sebab apa? Saya bukan lagi isteri abang. Aku tak kira apa hang bekas bini aku. Hang kena hormat aku. Hang nak menikah pun nak minta izin aku dulu sebab hang bekas bini aku. Apa cerita ni? Tuan-tuan, dah keluar dah tinggal. Dah pisah, dah bukan bini dia tuan-tuan, maka tak ada lagi hak dia untuk kata bini tu tak nak cakap ke, bini tu mandai-mandai ke, yang lelaki tu pun galak ke apa ke, gedik-gedik, tak payah diulah. Puncanya kamu yang pergi cerai pada siapa? Faham lagi tak ni? Itu lebih kurang yang pertama. Yang kedua teman sekalian, analoginya ialah begini. Kalau orang tu betul sayang kat kita, dia akan ambil berat tentang kita. Kalau kita di depan tu, dia akan berasa sedih apa semua lah. Kalau orang bak nanya kita, mesti dia akan bela kita. Betul tak? Ni cerita teman sekalian. Jadi saya kata sebagai contoh lah, seorang suami dengan isteri dia. Tuan-tuan, laki sayang bini, bini sayang laki. Itu standard. Betul tak ni? Maklum betul tak? Sayang bini tak? Tak tahu nak kata tu. Boleh fikir tu. Takkan sampai terang tu kot. Sayang kelah, tuan-tuan. Laki sayang bini, bini pun sayang laki. Betul tak maklum? Sama aja. Maklum tak angguk juga. Tak tahu Ustaz, nak ceritakan macam-macam. Maklum betul sangat awak tu sayang. Saya sayang lelaki saya. Tuan. Tiba-tiba lelaki tuan, dia buat perangai sikit nak menikah lain. Nak menikah lain, lelaki ni. Agak-agak bini hak sayang lelaki ni, apa tindakan dia? Mengamuk orang tuan. Mengamuk. Macam-macam lah.
Mengamuk, berguling di mahkamah tuan-tuan sekalian. Nah, abang kata, cerita sana, minta tolong saya sekat dengan lelaki saya kahwin saya. Pasal apa dia buat lagu tu? Sebab dia sayang kat lelaki dia. Nah, bila sayang kat lelaki tu, pasal bila lelaki nak buat tindakan apa-apa, dia tak boleh nak sekat. Pasal apa dia sayang kat lelaki dia tu. Tiba-tiba tu kes yang kedua ni, lelaki dia ni, abang nak nikah lain ni. Alhamdulillah abang, pilih nikah lain. Tuan, cik ni, rasa seronok kalau abang menikah lain. Bini, kalau kata lagu tuan, lelaki pelik pula. Siapa orang tua ni? Jangan tanya-tanya dia, saya maklum nikah dengan Pak Long ni. Tak tahu lah. Dia kena marah dia lah. Semua tak betul belakang. Dia menikah lain tu mujuk dia kata. Tuan, piyah, malah cara nak menikah lah. Tuan, rupa-rupanya bila tak pernah suka tu, nak buat apa buat lah, malah peduli. Kawan saya seorang pensyarah tuan sekalian. Perempuan duk sembang, tu adalah tajuk, lelaki juga kot tajuk menikah dua ni. Dia saya ustaz, kalau macam Lala ni, laki saya nikah saya tak bagi. Saya akan marah, saya akan sekat tak boleh. Sebab apa? Sebab dia buat saya ni jadi sayang kali sebab dia baik sangat. Habis itu, kalau dia buat saya marah kat saya benci kat dia, barulah saya akan nikah piyah. Sebab apa? Dah tak suka dah. Saya nak habang kata, yang berlaku baru ni tuan-tuan, agak berbeza dengan tahun 98 dulu. Masa tuan-tuan, Datuk Seri Ibrahim dibuang sebagai TPM tahun 98 dulu ni. Satu negara bangun. Berkumpul di Kuala Lumpur sebab apa? Tunjuk perasaan, tak puas hati. Kenapa dipecat dan sebagainya? Sebab tanda sayang. Tiba-tiba bila tukar kerajaan tuan-tuan, tak ada siapa kata apa. Banyak kata Alhamdulillah, syukur dan sebagainya. Tak ada pula tunjuk-tunjuk yang besar-besaran. Ceramah pun ada tapi tak ramai tuan sekalian. Tak yang kita kata apa? Menunjukkan satu sokongan ataupun rasa kan macam kecewa sebagainya. Ada tapi tak ramai. Menunjukkan bahawa tuan-tuan telah berubah mandat rakyat tu. Saya nak habaq lagu tu lah. Kalau orang sayang tuan sekalian, dia mesti akan tunjuk perasaan. Marah. Pasal jatuh kerajaan. Kita akan tunjuk lah. Kita akan buat demonstrasi dan sebagainya. Tapi tak berlaku tuan sekalian. Menunjukkan bahawa mungkin ada orang dah rasa jatuh pun mujuk. Ada orang kata lagu tu. Ada orang kata jatuh pun Alhamdulillah. Tapi ada juga tu orang yang marah. Kita pun faham. Kita pun faham. Ada juga orang yang tak setuju. Bila jatuh kerajaan. Cuma kita kata bahawa jangan marah tak orang yang pakat. Tapi marah kenapa yang kita pergi runtuhkan rumah kita sendiri. Tentu sepatutnya sabarlah sah. Duk wirid bila nak pergi tukar Perdana Menteri. Bila nak pergi tarikh. Bila nak beritahu tuan. Orang tua ni kan boleh. Orang tua bukan dia boleh. Macam mak kita tak tua tak puas sihat rumah kita. Mak bila nak pergi rumah abang pula? Lama duduk sini. Mak bila nak pergi rumah adik pula? Nak adik duk tanya. Tuan. Orang tua tak puas sihat tuan. Duk pergi kata lagu tu. Dia makin nyonya pergi dia ambil kain tu bulan guni, bulan kain berarti dia ikat-ikat keluar pergi tu. Kata apa? Duk rumah dia sat tanya bila nak pergi rumah abang, bila nak pergi rumah adik, tumpang sat ya pun, tanya kerap sangat. Lalu dia bawa diri merajuk tu, orang tua tuan. Lepas tu anak pula lah, duk berlari lah, minta maaf lah mak. Tak apalah, dah terlambat dah buat guna. Dah aku sampai rumah abang dah, tak sampai tak apalah. Ni dah sampai rumah abang dah, duk rumah abang dulu. Kau dah rezeki patah rumah abang balik pula. Orang tua, dia merajuk tuan sekalian lah. Tak apalah tuan. Jadi nak abang kata, politik ni dia kena bijak. Jangan nampak dekat ni tuan. Kena tengok jauh sikit. Dah minta letak jawatan, letak jawatan sungguh tuan. Tun Mahathir letak jawatan sungguh, dah orang minta letak jawatan. Rupanya dia tak jangan sampai Perdana Menteri tuan. Rupanya pakat terjun habis semua. Kita betul tahu. Ni aku Perdana Menteri yang letak jawatan, esok ganti orang lain. Rupanya tuan habis semua terjun belakang. Habis tu runtuh satu rumah. Ini pun habaq politik tak boleh keluar. Tak boleh memaksa tuan sekalian. Kena ada unsur tolak ansur bersabar dan pikir tuan-tuan. Jauh. Pakatan mana pun tak kira lah. Dia jangan gelojoh. Dan saya nasihat juga bila kerajaan yang dah ada ni, ambil iktibar. Jangan jadi macam yang sebelum dan sebelum tu. Punca kejatuhan kerana silap kita sendiri. Sila jangan ulang kesilapan tersebut. Kemarin kita tak syok dengar agak ada 2-3 orang yang rasa tak puas hati dengan agihan lantikan kementerian ni, menteri-menteri ni. Sepatutnya gini-gini, sepatutnya gini-gini, apa semua, tak puas hati. Kita kata,
sila muhasabah balik. Jangan buat perangai macam tu. Kerana ini mungkin sebab pada kejatuhan kerajaan yang sebelum pun. Kalau ulang lagi tuan, tak mesti akan jatuh pula. Dan tuan, walaupun kita tak laki, kita baik minta kita mengkelis dia tuan, lama-lama dia cemuh juga. Dan tuan, jadi sini habaq nak pesan. Saya dengar kemarin 2-3 orang yang rasa tak puas hati sebab pembahagian komposisi ataupun maksudnya pembahagian menteri itu dia kata tak seimbang lah, tak adil. Sebab parti ni banyak kursi, dapat kursi menteri itu tak banyak, dapat pun menteri yang tak kanan-kanan, dapat yang biasa-biasa saja. Tuan-tuan, jadi bahasa lagu tu bagi saya sila muhasabah. Jangan ulang perangai lama. Ni kita pun nak nasihat juga ni pada tuan-tuan kerajaan kita yang sekarang ni. Jangan ulang kesilapan orang yang sebelum. Niat masuk politik kerana nak jaga agama dan kerana agama. Apa yang untuk agama silakan. Untuk diri sendiri silalah keluar daripada tuan-tuan terlibat dengan politik. Sini habaq lagu tu saja Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiy wa hifdhal muslim ilhamal malaikati muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin.